Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang ajaran Millah Ibrahim. Nama saya Nakif Fakihin bin Muhammad Zaki, nombor metrik 054800. Okey, untuk mukadimah, ajaran sesat ni adalah merupakan ajaran ataupun amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan pada hakikat sebenarnya bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta tersasar dari landasan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Motif utama wujudnya ajaran sesat ni disebabkan terdapat individu yang ingin memperluaskan pengaruhnya untuk mendapatkan kedudukan, harta dan sebagainya. Selain itu, motif lain disebabkan kelemahan iman seseorang dengan melakukan sesuatu menurut logik akal semata tanpa merujuk Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya, antara ciri-ciri ajaran sesat yang boleh kita tahu dalam sebuah majlis atau halaqah, sama ada kumpulan tersebut bahawa ajaran Islam yang benar ataupun menyeleweng, antaranya ialah mencemarkan kesucian Al-Quran dan Hadis, seperti ia memalsuhkan, mengubah, mempertikai ataupun membuat tafsiran menyeleweng. Contohnya kumpulan Bahai beriktikad bahawa kitab sucinya Al-Bayan memansuhkan semua kitab samawi. Kedua, mengubah prinsip-prinsip asas dalam akidah Islam. Contoh, mendakwa semua agama adalah sama. Lepas tu, mendewa-dewakan pemimpin serta syekh sehingga menganggapnya bersifat maksum, Al-Mahdi, Nabi dan sebagai Tuhan. Sebagai contoh ajaran Qadiani. Menolak perkara yang qat'i dalam Islam, seperti menghapuskan jihad. Contohnya ajaran Bahai dan Qadiani. Okey, seterusnya, mengubah bentuk-bentuk ibadat, seperti mengurangkan ibadat puasa kepada 19 hari dan bersolat hanya sekadar berniat sahaja. Itu kemudiannya mengubah konsep dosa dan pahala, seperti memberi kuasa penebusan kepada seseorang. Seperti contoh ajaran tarikat Al-Mufarridiyah. Kemudian mendakwa boleh melakukan perkara pelik yang bersangkutan dengan perkara-perkara gaib, seperti memanggil roh orang mati. Kemudiannya menolak hadis mutawatir atau hadis secara umum, seperti golongan anti hadis. Ini dalil mengenai ajaran sesat. Ajaran yang menyalahi ajaran akidah Islam merupakan kategori kufur yang keji dan membabitkan hukuman serta implikasi yang amat berat. Dalilnya sebagaimana yang dinyatakan Al-Quran, firman Allah SWT yang maksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad daripada agamanya lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah segala amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Mereka itulah ahli neraka dan kekal dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman yang maksud, sungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan maksud memperbezakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada yang sebagainya dan kami kafir terhadap sebahagian yang lain. Serta maksud dengan perkataan tu mengambil jalan tengah antara yang demikian, iman ataupun kafir. Mereka ni adalah orang-orang yang kafir. Sebenarnya kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu sisaan yang menghinakan. Surah An-Nisa ayat 150 dan 151. Setakat itu saja daripada saya. Sambungan selepas ini akan disambung oleh kawan saya. Terima kasih. Nama saya Muhammad Iman Hamizi bin Nasruddin. InsyaAllah pada hari ini saya akan menyambung slide ataupun pembintangan yang dibentang oleh kawan saya sebelum ni. Sebelum tu, nombor metrik saya 054825. Okey, InsyaAllah slide saya akan membentangkan tentang pengenalan ajaran Millah Ibrahim ataupun Millah Abraham ini, iaitu mengenai dengan sejarah, sedikit sejarah tentang ajaran sesat ini. Okey, yang pertama sekali, ajaran sesat ini
ataupun ajaran Milah Abraham ini mula berkembang di Malaysia sekitar tahun 2013 setelah satu aduan telah diterima oleh Jabatan Agama Islam, iaitu JAIS. JAIS dapat menerima satu aduan dan di situlah dapatnya maklumat bahawa ajaran ini mula berkembang pada 2013. Okay, seterusnya adalah terpesong ajaran ini juga terpesong daripada ajaran agama sebenar. Dan seterusnya adalah ajaran Milah Ibrahim atau Milah Abraham ini mempunyai persamaan dengan kumpulan negara Islam Indonesia atau dinamakan juga sebagai ADI yang telah difatwakan dan diwartakan sebagai menyeleweng pada 31 Mac 2011. Okey, seterusnya ialah okey, seterusnya menurut Jakim juga ajaran sesat ini menyatakan bahawa mereka adalah sebuah ajaran Islam yang baru. Mereka menyatakan bahawa ajaran yang mereka bawa ini adalah merupakan ajaran Islam yang baru. Kenapa? Okay, kita lihat kepada poin seterusnya bahawa golongan Milah Abraham ini mendakwa bahawa kerajaan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijriah. Mereka mendakwa bahawa kenapa diorang ni membawa ajaran agama Islam yang baru sebab mereka menyatakan bahawa Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah jatuh sebelum ini. Okay. Dan menurut mereka juga setelah poin seterusnya adalah setelah kejatuhan Islam pada 1324 Hijriah, pengikut Milah Abraham mendakwa bahawa golongan musyrik termasuk para ulama telah membawa ajaran Islam yang palsu dan hendaklah bertaubat dan memilih kembali kepada Milah Abraham. Ini Jakim juga dapat info ni mengenai sejarah perkembangannya. Mereka menyatakan bahawa setelah kejatuhan Islam pada zaman Rasulullah SAW, mereka menuduh mendakwa golongan musyrik termasuk para ulama lah melakukan dakwah dan menyampaikan Islam sebagai ajaran agama Islam yang baru ataupun yang palsu lah senang cerita. Dan mereka juga menuntut bahawa ikutlah kepada ajaran Milah Abraham ini. Okey, yang seterusnya adalah mereka juga mendakwa Rasul selepas mendakwa wujud Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Mereka menyatakan antara penyelewengan mereka jugalah mendakwa wujud Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini mentafsirkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul dalam kalangan kaum mereka sendiri untuk memudahkan kaum tersebut memahami mereka untuk keluar daripada kesesatan. Mereka juga menyatakan daripada kalangan mereka sendiri itu ada Rasul. Ada Rasul dalam kalangan mereka supaya untuk kata orang tu memahami sesiapa yang masuk ke ajaran Milah Abraham ni untuk keluar daripada kesesatan. Untuk sebagai kata orang tu untuk menjadi tarikan untuk supaya mereka menganuti ajaran Milah Abraham ni. Okey. Yang terakhir sekali adalah Rasul Milah Abraham diutuskan daripada kalangan bangsa Melayu Nusantara mengenai agama yang benar dan orang tersebut dinamakan sebagai Ahmad Musyaddiq. Inilah mereka mendakwa bahawa Rasul dan kalangan mereka ni bernama Ahmad Musyaddiq. Okey, insyaAllah banyak lagi yang akan dibentangkan oleh rakan saya mengenai penyelewengan, mengenai fatwa dan sebagainya, insyaAllah. Sekian, itu sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Terusnya penyelewengan dalam ajaran Milah Ibrahim. Ajaran ini mengajarkan fahaman dan amalan yang bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan syariat Islam. Antaranya yang pertama, mendakwa adanya Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Ajaran ini mendakwa bahawa ajaran Islam yang dianuti sekarang ini adalah merupakan ajaran yang palsu. Perkara ini adalah salah kerana terdapat hadis yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad ini adalah penutup bagi sekalian Nabi. Maka sudah pasti dan mustahil akan adanya Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Dan Islam yang dianuti sekarang ini adalah berdasarkan dua sumber yang utama yang telah pun disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quran dan hadis. Maka bagaimana mereka boleh mengatakan ajaran Islam yang dipegang sekarang ini adalah ajaran yang palsu? Maka itu adalah tidak benar. Yang kedua, menggabungkan tiga ajaran agama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi secara serentak. Ajaran ini menggunakan kitab Taurat dan Injil dalam pengajian selain menggunakan Al-Quran. Menerangkan bahawa kitab Taurat dan Injil sebagai kitab yang boleh dijadikan sebagai panduan. Sebagaimana yang kita ketahui, kitab Taurat dan Injil ini pernah dijadikan sebagai panduan untuk umat suatu ketika dahulu. Taurat, Injil dan Zabur. Akan tetapi, setelah wafatnya Nabi tersebut, ada segolongan umat yang tidak bertanggungjawab menyeleweng isi kandungan yang terdapat di dalam tiga kitab Taurat yang sebelum ini, iaitu Taurat, Injil dan Zabur. Maka kitab Taurat dan Injil yang diterima ataupun dipakai sekarang ini adalah
kitab yang telah pun diselewengkan ajarannya. Manakala kitab Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca dan kita faham sekarang ini adalah terpelihara sebelum, kini dan selamanya, sehingga hari kiamat sekalipun, kerana Allah telah berfirman yang bermaksud mafhumnya Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah jugalah yang akan memelihara dan menjaganya. Jadi terang lagi bersuruh tidak boleh untuk kita mengamalkan Taurat dan Injil yang ada sekarang ini kerana ia telah pun diselewengkan. Memadai dan sangat cukup memadai untuk kita mengamalkan hanya Al-Quran kerana Al-Quran itu lengkap. Yang ketiga, meninggalkan solat fardu 5 waktu dan solat Jumaat. Fahaman ini mengatakan bahawa Al-Quran itu telah lengkap. Akan tetapi solat 5 waktu yang dilakukan sekarang tidak ada disebut di dalam Al-Quran. Dua nas yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad saling berkait dan saling membantu antara dua. Sekiranya tidak disebut di dalam Al-Quran, maka ada disebut di dalam hadis. Sekiranya tidak disebut di dalam hadis, maka ada disebut di dalam Al-Quran. Kerana itu kita perlu faham dua nas ini. Kita tidak boleh tinggalkan antara satu sama lain. Perlu seiring dan tidak juga dilupakan nas yang seterusnya selepas Al-Quran dan hadis, iaitu ijma' ulama. Maka bagaimana boleh mereka mengatakan bahawa tiada dalil solat dalam Islam? Dalil solat itu ada, cumanya disebut di dalam hadis. Maka kerana itu kita perlu berpegang teguh kepada duanya dan seimbang antara dua tersebut. Yang keempat, mengadakan bai'ah, mewajibkan kepada ahli anggota untuk membuat aku janji amaran yang keras kepada sesiapa yang melanggar janji dan akan diberikan ganjaran bagi mereka yang setia pada ajaran tersebut. Seterusnya, ulasan secara umum tentang ajaran milah ini. Dalam ajaran milah Ibrahim ini terdapat banyak penyelewengan jelas tanpa keraguan, antaranya mendakwa ada Rasul selepas Nabi Muhammad. Ini bercanggah dengan sabdaan Nabi Muhammad yang bermaksud saat Rasulullah melaksanakan haji wada, baginda bersabda, wahai manusia, tidak ada Nabi atau Rasul yang akan datang sesudahku dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Kerana itu, wahai manusia, berfikirlah dengan baik dan fahamilah kata-kata yang kusampaikan kepadamu. Aku tinggalkan kamu akan dua perkara, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, maka kamu tidak akan sesat. Maka ini peringatan telah diberikan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang lalu. Maka kita perlu berpegang kedua-duanya dengan seimbang serta teguh. Maka kita akan menjadi Islam yang sejati dan Islam yang benar serta akidah yang kuat dan kukuh. Sekiranya dua nas ini kita pegang dengan baik, maka kita mampu untuk menangkis segala fahaman yang menyesatkan. Nama diberi Irfan Ashraf bin Nur Azmi. Nombor matrik 054674. Merupakan pelajar ijazah sarjana muda Usuluddin kelas A. Kemudian kita sambung seterusnya pada ulasan berkenaan dengan ajaran sesat, iaitu ajaran Milah Abraham ini. Kemudian mereka dalam mereka punya kenyataan di dalam rukun ajaran mereka mengatakan mereka mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti ajaran Milah Ibrahim atau Milah Abraham ini dengan sewenang-wenangnya. Maksudnya kat sini mereka mensyirikkan sesiapa yang tidak mengikuti ajaran Milah Abraham ini. Hukum syirik itu hanya dijatuhkan kepada mereka yang melakukan perbuatan menyekutukan Allah dan menyeleweng daripada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Maksudnya perkara yang menyekutukan Allah. Jadi kat sini perkataan yang menyebabkan berlakunya syirik ini, jatuhnya seseorang yang melakukan hukum syirik ini adalah apabila dia menduakan Allah, meminta tolong daripada selain daripada Allah, berdoa daripada selain daripada Allah dan menyembah selain daripada Allah. Itu adalah salah satu perbuatan syirik. Jadi kita juga tidak boleh menjatuhkan suatu hukum ajaran sesat itu kepada hukumnya syirik, walaupun ajaran itu menyeleweng daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selagi mana mereka masih lagi menyembah Allah, selagi mana mereka masih lagi memohon pertolongan kepada Allah dan masih lagi berdoa kepada Allah. Jadi di sini mereka telah menyalahgunakan istilah syirik itu kepada mereka yang tidak mengikuti ajaran Milah Ibrahim ini, sedangkan mereka dalam isi kandungan ajaran tersebut sudah sesat. Jadi istilah syirik ini, seandainya mereka menyekutukan Allah dan memohon selain daripada Allah atau menyembah serta berlebihan memohon pertolongan selain daripada Allah, maka agama inilah sebenarnya agama yang syirik. Kemudian
Ajaran ini juga menggabungkan 3 perkara, iaitu agama Islam, agama Kristian dan agama Yahudi. Ini terbukti sudah menyeleweng daripada ajaran Islam dan sudah diiktiraf sesat kerana menyamakan Islam dengan agama yang lain. Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan Islam adalah satu agama yang tinggi. Di dalam sabdanya yang bermaksud Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sudah jelas di sini menunjukkan bahawa agama Islam itu tidak sama dengan agama yang lain, maka mana mungkin agama Islam itu dapat disamakan dengan agama yang lain. Seterusnya mereka juga mengatakan bahawa di dalam rukun mereka atau di dalam mana kita nampak kesesatan dalam agama ini, mereka memahami ayat Al-Quran itu dengan tafsir sendiri. Ianya sangat bercanggah dengan perkara yang dilakukan oleh ijtihad ulama atau ijtihad ulama mufassirin, iaitu ulama tafsir, kerana mereka sendiri juga berhati-hati ketika mentafsirkan sesebuah ayat seperti ayat mutasyabihat, ayat muhkamat dan sebagainya. Perkara ini telah jelas dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat ke-69 yang yang berbunyi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa anna taqulu 'ala Allahi ma la ya'lamun, yang bermaksud sesungguhnya iaitu syaitan menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu perkara yang buruk dan keji, serta mereka menyuruh kamu berkata kepada Allah akan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Demikian juga ianya terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang jelas menunjukkan pengharaman mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut kefahaman sendiri. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang berkata sesuatu kepada Al-Quran dengan menggunakan pendapatnya sendiri, maka bersiap sedialah tempatnya di dalam neraka. Riwayat Al-Tirmizi. Kemudian ajaran ini juga mengajak pengikutnya tidak melaksanakan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Di sini sudah terang lagi bersuluh kesesatan yang nyata dibawa dalam ajaran milat Ibrahim ini. Solat merupakan tiang agama dan menjadi tuntutan kepada umat Islam untuk mendirikan solat, kerana ianya rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Dalil menunjukkan kewajipan solat ini ada di dalam Al-Quran yang sangat banyak. Seperti contoh di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-43, wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'rakin. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Kewajipan solat berjemaah atau solat Jumaat ini juga ada di dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Jumaah ayat ke-9 yang berbunyi ataupun yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruh azan untuk mengerjakan solat pada Jumaat, maka segerakanlah kamu pergi ke solat untuk mengingati Allah, yakni untuk mendirikan solat Jumaat, dan tinggallah berjual beli. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Kemudian ajaran ini juga memperkenalkan konsep taksub kepada ajaran sehingga sanggup memutuskan hubungan keluarga dan suami isteri sekiranya tidak mengikuti fahaman dan ajaran ini. Antara ciri-ciri kesesatan yang telah wujud yang berlaku iaitu taksub dalam suatu fahaman atau ajaran. Ajaran Islam tidak menyukai sebarang perkara dan perbuatan yang melampaui batas. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, jauhilah melampau dalam agama, sesungguhnya rosaknya orang-orang sebelum kamu kerana mereka melampaui dalam agama. Dengan ulasan serta pencerahan terhadap ajaran milat Ibrahim ini, sudah jelas lagi nyata kesesatan yang merosakkan akidah umat Islam, dan hendaklah kita menjauhi diri kita daripada iman yang merosakkan perkara yang merosakkan iman. Sekian saja daripada saya. Okey, seterusnya saya Muhammad Irfan Jumaid bin Hisham Mudian Jumaid, nombor matrik 054527. Saya akan menyambung perbentangan kawan saya, iaitulah fatwa-fatwa berkaitan milah Ibrahim atau Abraham. Jadi, mesyuarat Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan Kadi Kelabatan yang bersidang pada 19 November 2014 telah mengambil keputusan bahawa ajaran milah Ibrahim atau Abraham adalah sesat dan menyeleweng daripada akidah Islam. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Melaka bilangan 1/2016 yang bersidang pada 28 Rabiul Akhir 1436 Hijrah bersamaan 18 Februari 2015 telah meneliti dan membincangkan
mengenai cadangan pewartaan fatwa pengharaman ajaran milah Ibrahim atau Abraham di negeri Melaka. Kemudian, ini adalah laporan akhbar dan media yang berkaitan. Yang ini yang disediakan oleh Aizat Sharif, bahaya milah Ibrahim di Kanga. Kemudian yang ini 6 lelaki dan 2 wanita didakwa kembang ajaran sesat milah Ibrahim. Seterusnya, haramkan milah Ibrahim di Sabah. Ini KPN. Kemudian ajaran milah Ibrahim atau Abraham, pasangan suami isteri di penjara 6 bulan. Dan ini daripada YouTube. Pengikut ajaran milah Ibrahim, 58 orang mengaku tidak bersalah pada 8 Mac 2016. Jadi kesimpulannya, agama Islam merupakan agama yang jelas. Tiada sebarang bentuk kekeliruan kerana berpaksikan berteraskan Al-Quran dan Sunnah. Serta sempurna sifatnya daripada setiap sudut ajarannya, yakni Islam itu bersifat syumul. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang bagi walladhi nafsi biyadihi, law anna Musa sallallahu alaihi wasallam kana hayyan ma wasi'ahu illa an yabighani. Maksudnya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sekiranya Musa SAW masih hidup, nescaya tidak akan ada ruang baginya melainkan untuk mengikutiku. Ini menunjukkan bahawa jelas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah sebagai khatamul nabiyyin, iaitu bersifat kekal dan sempurna hingga hari kiamat. Justru itu, kita mestilah mendalami ilmu agama yang sebenar supaya tidak mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran bercanggah dengan Islam itu sendiri. Orang awam yang mahu berjinak-jinak dengan ilmu agama Islam mestilah mencari guru dan sumber yang jelas, dan guru yang dipercayai kelayakannya supaya tidak mudah dipesongkan oleh orang-orang yang menyebarkan ajaran agama yang salah. Jelaslah bahawa agama Islam itu sendiri disampaikan dalam bentuk sanad, iaitu daripada guru kepada guru hinggalah kepada Nabi SAW. Jadi sampai di situ sahaja. Ini adalah rujukan kami. Sampai di situ saja. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.